إنه الخلق العظيم المجتبى وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى والنساء والضعفاء رفقه بل للخلائق أجمعين للطيور ووكرها وصغارها للحياة ومن يصلي على الأمين حبه لا ينتهي فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين من كمثل. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di masjid yang pertama dalam sejarah Islam, iaitu Masjidil Quba. Selepas baginda Nabi SAW berehat di Bi'ru Izik yang kita ceritakan sebelum ini, maka Nabi SAW datang dan mula mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam, iaitu Masjidil Quba. Baginda Nabi SAW tidak meminta orang Aus untuk mendirikan mahligai kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak meminta harta, tetapi Nabi meminta untuk mendirikan masjid untuk orang beribadah, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Masjid Quba ini di dalam kawasan kebun kurma Bani Amr bin Auf. Kemudian baginda Nabi SAW dan juga para sahabat bekerjasama untuk mendirikan masjid yang pertama dalam sejarah Islam ini, iaitu Masjidil Quba. Ketika mana Nabi SAW mengangkat batu untuk mendirikan Masjid Quba, terbungkuk Nabi SAW meletakkan batu di pundak baginda Nabi SAW. Para sahabat ingin membantu Nabi SAW, tapi kata Nabi SAW, kamu pergi angkat batu yang lain, biar aku yang mengangkat batu ini. Maka Nabi dan sahabat mula membuat had Masjid Quba yang ketika ini kiblat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Had tersebut batunya disusun sendiri oleh Nabi SAW, dan kawasan asal Masjid Quba ini adalah kawasan Mirbat Kulsum ibn Hadam. Mirbat adalah satu kawasan untuk orang Arab ataupun untuk pemilik kurma salai kurma dia ataupun menjemur kurma mereka. Inilah dipanggil sebagai Mirbat. Di Quba Nabi menjadi tetamu kepada siapa? Di Quba, rumah siapakah yang baginda Nabi SAW menjadi tetamu kepadanya? Kita akan tahu sebentar nanti. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam. Jadi bila mana Nabi SAW sampai ke kawasan ini, rumah yang beruntung, rumah yang diberkati, rumah yang datang pada Nabi SAW adalah rumah Kulsum ibn Hadam radhiyallahu an. Dan dikatakan rumah Kulsum adalah di kawasan ini, iaitu kawasan yang ada papan tanda ni. Ini tapak rumah Kulsum ibn Hadam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Kulsum ibn Hadam, seorang lelaki yang dah tua. Allah muliakan dia dengan nikmat Islam. Allah muliakan dia dengan nikmat dapat sahabat dengan Nabi SAW. Allah juga muliakan dia, Nabi SAW menjadi tetamu kepada rumahnya, dan Allah muliakan dia lagi, tapak dia salai kurma ataupun mirbat dia dijadikan sebagai tapak untuk mendirikan Masjid Quba. Tapi di Quba juga Nabi SAW ada menjadi tetamu di rumah Sa'ad ibn Khaythamah. Dikatakan rumah Sa'ad ibn Khaythamah di kawasan menara ini. Mengapa Nabi ada dua rumah di Quba?
Kerana Kulthum ibn Hadam seorang yang telah berumur, yang telah berkahwin. Adapun Sa'ad ibn Khaythamah seorang lelaki yang muda, yang belum berkahwin dan hidup bersendirian. Jadi Nabi SAW jadikan rumah Kulthum ibn Hadam sebagai tempat rehat pada waktu malam dan untuk beristirahat. Adapun rumah Sa'ad ibn Khaythamah radhiyallahu an, baginda Nabi SAW jadikan sebagai tempat waktu siang hari untuk menerima tetamu dan sebagainya. Dan Sa'ad ibn Khaythamah ada ayahnya yang bernama Khaythamah. Ada satu peristiwa yang menarik berkaitan Sa'ad dan juga ayah dia, iaitu Khaythamah. Ketika mana peperangan Badar, Sa'ad dan ayah dia berebut untuk pergi ikuti Nabi SAW dalam peperangan Badar. Ayah dia kata, wahai Sa'ad, engkau tak payah pergi, beri aku untuk syahid bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad kata kepada ayah dia, wahai ayahku, engkau yang tak payah pergi, beri aku untuk syahid bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka buat undi. Bila mana buat undi, yang menang dalam undian tersebut adalah Sa'ad, dan Sa'ad dapat ikut Nabi SAW ke peperangan Badar, dan gugurlah Sa'ad sebagai syuhada Badar. Adapun ayah dia Khaythamah radhiyallahu an mengikuti Nabi SAW dalam peperangan Uhud, dan gugurlah Khaythamah dalam peperangan Uhud. Setelah Nabi SAW tumpang di rumah mereka, menjadi tetamu kepada mereka, ada riwayat mengatakan 4 hari, 8 hari dan sebagainya, maka Nabi SAW meneruskan perjalanan untuk sampai ke kota Nabi SAW, kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjidil Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Barang siapa yang berwuduk daripada tempat tinggalnya dan kemudian datang ke Masjid Quba dan solat di Masjid Quba, maka akan mendapat ganjaran umrah. Wallahu a'lam. إني أحب الهاشمي محمدا حبا تهيم به القلوب وتخفق في كل حين أستلذ بذكره فالعين تدمع والجوارح تنطق لازلت أهواه وربي شاهد والنفس تشهد أن قلبي يحرق إن قلت أن محمدا بدر السماء فالبدر يفخر لا يكاد يصدق لا البدر